Baiklah saudara, kalau saya lihat 10.6 juta pengundi berusia 18 hingga 39 tahun di seluruh negara akan menjalankan hak mereka pada 19 November 2022. Ini bermakna 50.4% atau separuh daripada 21 juta pengundi berdaftar adalah kategori orang muda. Negeri Selangor, Perak dan Johor merupakan tiga negeri dengan jumlah pengundi muda teratas. Dalam PRU terdahulu, rekod menyaksikan pelibatan pengundi muda dalam PRU cukup memberansangkan. Maka harapan yang sama diletakkan oleh kebanyakan penanalisis politik kerana itu tanda suburnya nafas demokrasi. Namun, membaca pemikiran anak muda ini umpama neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan. Kehendak dan keinginan sentiasa berubah-ubah segala. Mendekati mereka pula hendaklah umpama zaman beralih, musim bertukar. Persoalannya, kuasa pengundi muda sejauh mana boleh mempengaruhi jumlah kerusi sedia ada. Juga meneliti antara pangkah parti atau calon yang mana pertimbangan paling ketara. Atau barangkali PRU 15, peratusan keluar mengundi orang muda, peratusannya akan hampa. Barangkali lantaran daripada muak dengan ragam politik semasa. Suara orang muda dan penanalisis politik di lapangan sudah pun bersedia menjawab persoalan-persoalan asas ini. Saya Dina Ashraf Salim, tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan bertemu dengan saya Dina Ashraf Salim dan ini adalah analisis PRU 15 kuasa pengundi muda. Dua panel sudah pun bersedia bertemankan saya pada waktu dan ketika ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Siva Murugan Pandian merupakan penanalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan analisis. Juga di sebelahnya kami bawakan orang muda iaitu saudara Muhammad Ali Nur Alham Abu Bakar, Presiden Majlis Perundingan Perwakilan Kebangsaan ataupun MPPK. Jauh terbang sebenarnya datang di Utara. Betul. Betul. Okey. Terima kasih kerana bersama dengan analisis. Bercakap hari ini soal kuasa pengundi muda. Baiklah kiranya kalau kita dengar suara orang muda dahulu untuk memulakan perbincangan di kala waktu petang ini. Saya nak mulakan dahulu dengan saudara Ali Nur. Soalan saya yang pertama, PRU ke-15, adakah saudara Ali Nur ini merupakan kali pertama akan mengundi? Ya, betul. Ini kali pertama saya mengundi. Kali pertama akan mengundi. Maka soalan ini saya nak tanya dari sudut hati seorang pengundi muda ini. Dalam perkiraan membuat pemilihan wakil rakyat nanti, anda selaku pengundi muda sendiri, anda melihat soal parti atau calon dahulu? Pertama, pendirian bagi saya adalah untuk memilih wakil rakyat. Sistem demokrasi yang kita guna ni adalah wakil rakyat. Kita perlu, pendapat saya perlu untuk memilih pemimpin, bukan pilih parti. Kerana parti dahulu, baru calon. Calon dahulu, pemimpin dahulu. Calon dahulu. Baru parti. Baik, calon dahulu barulah ke parti. Maka dalam konteks itu soalan saya berikutnya, memilih calon dahulu, apakah pertimbangan yang akan dilihat? Adakah melihat kepada rekod peribadi atau peribadi yang punya rekod bersih dan beretika, ataupun melihat kepada kemampuan untuk menunaikan janji, ataupun kedua-duanya perlu dilihat sebagai perkara elemen paling utama? Kedua-duanya sekali. Kedua-duanya paling utama. Okey, baik, dalam konteks ini saya nak beralih kepada satu perkara khusus bercakap soal undi muda ini ataupun pengundi muda. Saya lihat hampir 1 tahun penurunan had umur mengundi itu telah pun dibuat. Itu Disember pada tahun lepas, 2021. Maka persoalan ketika ini saya nak bertanya kepada orang muda yang berada di lapangan, usaha ke arah untuk memahamkan pengundi muda tentang tanggungjawab mereka yang dilakukan oleh parti-parti politik. Adakah usaha itu berada di tahap paling maksima? Berdasarkan pengalaman saya dan pemerhatian saya tentang kesedaran ataupun literasi politik di peringkat usia muda ni, dia tidak capai satu tahap yang mungkin kita kata satu tahap yang betul-betul kita boleh selesa. Sebab bagi saya, berdasarkan ikuran saya, berdasarkan PRN, PRK yang berlaku di Johor, di Perak, di Melaka dan sebagainya, masih ada anak-anak muda yang masih tidak tahu tentang undi 18. Mungkin mereka tahu mereka boleh mengundi umur 18, tapi mereka tak tahu yang mereka ni didaftar secara automatik. So that's why mereka ni tak mengundi. Diorang tak tahu kita ada 3 pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan. Contohnya perkara 119-1 yang boleh mengundi, pindaan daripada umur 21 diturunkan kepada umur 18. Pindaan yang kedua, perkara 119-2 Perlembagaan Persekutuan, yang mana
ini perkara yang penting lah. Yang sebelum ini perlu berdaftar dahulu, baru boleh mengundi, dan sekarang ni secara automatik. Kemudian perkara 47, Seksyen 5 jadual ke-8 yang menyatakan bahawa calon boleh diketinggikan daripada umur 18, yang mana 3 pindaan ini adalah satu perkara yang akan mengubah landscape politik di Malaysia. Dan saya percaya bahawasanya ramai golongan-golongan orang muda pada hari ini yang mungkin tidak tahu pindaan ketiga perkara itu. Mungkin mereka akan tahu 1 daripada 3, mungkin mereka akan tahu 2 daripada 3, dan mungkin perkara ini yang perlu kita titik beratkan. Tapi pendapat saya, perkara ini bukanlah satu benda yang boleh kita terus selesaikan, sebab ini adalah satu proses. Ia satu proses, tetapi soalan saya dalam konteks ini melihat kepada usaha yang dilakukan oleh parti-parti politik sendiri yang merupakan pemain-pemain politik dalam konteks ini, dan mereka ini jugalah yang telah pun meluluskan dengan 2/3 di Dewan Rakyat. Usaha-usaha mereka ini untuk meningkatkan tahap kesedaran secara maksimal itu, adakah giat dilakukan dalam tempoh hampir lebih kurang dalam nak masuk setahun ini? Kalau di sosial media, di kawasan lapangan, ada benda itu berlaku. Di kampus, contoh saya di kampus sendiri, kita nampak gerakan-gerakan untuk memberi kesedaran, ataupun di sosial media, di TikTok, di Instagram, ada pergerakan-pergerakan untuk itu. Tapi untuk tahap kesedaran secara keseluruhan itu mungkin kita tidak nampak, ataupun kita tak boleh memberi jaminan sepenuhnya. Dan mungkin mereka ni tahu, tapi mereka ni tak nak mereka ambil tahu pasal politik. Itu kemungkinan. Itu pandangan awal berkata bagaimana tanggungjawab diambil oleh parti politik sendiri, kerana mereka inilah yang membuat satu regulasi ini. Tetapi akhirnya kita lihat bagaimana parti politik ini mengambil tak ataupun tidak tanggungjawab tersebut untuk memahamkan kepada orang muda. Dalam konteks ini saya nak beralih kepada doktor. Doktor, saya nak melihat dalam sejauh mana penglibatan aktif pengundi muda ini dalam proses demokrasi ini akan mengubah landscape politik negara kita. Ya, dengan pertambahan hampir 6 juta dari yang berumur 18 sehinggalah ke atasnya, sudah pastilah ia sepatutnya menjadi pemangkin, penyuntik kepada perubahan arena politik tanah air. Tetapi polemiknya, apakah mereka mempunyai kecenderungan untuk terlibat, partisipasi mereka bagaimana, apakah wujudnya ejen sosialisasi yang memainkan peranan untuk membolehkan mereka itu diangkat dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan politik. Setakat hari ini, hampir kesemua kajian, termasuk yang kami lakukan, menunjukkan kecenderungan itu semakin menurun. Dan juga keberikatan mereka ke atas parti politik tidaklah seperti golongan lama. Golongan lama itu nampak ikatannya. Tapi hari ini, golongan muda dilihat mempunyai kecenderungan untuk berada atas pagar tanpa memilih satu simbol yang boleh mereka guna pakai sebagai asas kepada telapak politik mereka ataupun fahaman politik mereka, ideologi mereka. Jadi bagi saya dalam konteks sekarang ini, walaupun wujud peningkatan, perubahan yang besar, kita juga harus lihat penambahan itu hanya melihat 1.4 juta dalam kalangan mereka yang berumur 18 tahun. Bakinya dalam sekitar 4.87 juta adalah mereka yang sudah didaftarkan secara automatik. Betul. Dalam kerangka yang dinyatakan oleh saudara tadi bahawa salah satunya adalah bagaimana pengundi sudah menjadi pengundi secara automatik didaftarkan. Yang barangkali sudah berumur 20, 30 tahun, 40, 50 tahun. Selama ini tidak pernah mempunyai ikatan kepada soal politik, tidak pernah keluar mengundi, tiba-tiba sudah didaftarkan. Barangkali mereka juga tidak tahu sudah didaftarkan. Bermakna dalam konteks ini literasi politik itu harus diperhebatkan. Kita ada satu telapak yang besar, media sosial. Tapi sejauh manakah ia digunakan pakai oleh semua pihak? Saya setuju parti politik masih berada di paras yang kurang memberangsangkan dalam menarik sokongan. Walaupun pelbagai pendekatan digunakan, saya rasakan banyak perlu dilakukan. Apakah masa itu terlalu singkat untuk meningkatkan pemahaman? Dan dalam sekolah sekalipun kita lihat silibus hanya tertumpu sedikit saja dalam soal pilihan raya, kepimpinan. Barangkali selepas ini perlu ada simulasi di sekolah daripada umur 13 hinggalah ke 18 supaya mereka tahu perubahan dilakukan ke atas kepimpinan, struktur tadbir urus yang ada. Sebab saya telah lakukan jelajah di sebuah negeri. Dan dalam konteks itu, bila kita berjumpa dengan mereka yang berumur 18 tahun ini, ramai yang tidak tahu bagaimana pemimpin dilantik dari sudut pelantikan Perdana Menteri. Ramai juga tidak tahu mereka sudah didaftarkan. Ramai juga tidak tahu siapa Perdana Menteri hari ini. Ramai juga merasakan bahawa kenapa perlu ada fahaman yang terlalu tinggi, taksub dengan soal politik, kerana mereka rasakan ia tidak membawa perubahan ke atas diri mereka. Jadi soalnya, siapakah yang bertanggungjawab? Bagi saya,
ada 5 ejen besar yang perlu memainkan peranan. Ia bermula daripada keluarga. Betul. Barulah kita dapat semarakkan soal ikatan ke atas nilai politik, nilai moralnya, nilai bagaimana budaya tinggi dalam politik dapat mempunyai ikatan mereka dengan parti-parti politik. Kedua, sekolah dan juga institusi pendidikan yang lain harus memainkan peranan. Yang ketiga, agensi-agensi berwajib. Keempat, media memainkan peranan. Yang kelima, saya rasakan inisiatif rakan sebaya memainkan peranan yang cukup besar. Dua kelompok, keluarga dan rakan sebaya, saya rasakan akan menjadi ejen sosialisasi yang besar yang berpengaruh dalam sejauh manakah peratusan akan meningkat atau menurun dalam PRU ke-15 nanti. Kita harapkan bila mana kita lakukan satu proses demokrasi itu, pelibatan secara total itu akan wujud. Berbalik pula kepada soal kesedaran literasi politik itu, ianya seperti ketika ini, buat tempoh masa kurang daripada setahun ini, tidaklah seperti yang diharapkan. Dan ini akan menjadi satu cerminan kepada keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 nanti. Soal ini saya ajukan kepada saudara Ali Nur. Melihat kepada situasi ini, anda optimis bahawasanya akan wujud gelombang pengundi muda? Berdasarkan pemerhatian saya di kampus masing-masing, sebab saya ada juga buat satu tour sepanjang PRU ataupun sebelum PRU, maafkan saya, kita boleh lihat bahawa kebanyakan orang muda ni dia excited untuk mengundi buat pertama kali mencuba. Tapi berdasarkan apa yang diterangkan tadi oleh Prof, betul, saya setuju mereka ni tidak tahu sistem yang lebih. Mungkin diorang tahu mereka ni boleh mengundi dan sebagainya, tapi sistem tu tak boleh tahu. Tapi berdasarkan corak yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ataupun mahasiswa terutamanya di kampus-kampus, kita boleh lihat bahawa mereka ni adalah golongan yang ingin mencuba. Even kalau kita waktu zaman muda pun kita banyak mencuba benda-benda baru. Dan hari ini kita diberi peluang untuk mencuba untuk memilih pemimpin kita, dan kehendak untuk anak muda hari ini kita boleh lihat bahawa mereka ni excited untuk mencuba. Tapi persoalannya, adakah mereka ini tiada kekangan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia? Sebab kita tahu, sebab kebanyakan orang muda ini ada yang bekerja, mereka ni ada yang belajar, dan mungkin panggil usaha untuk memulangkan balik mereka ni perlu ada. Bukan sahaja kesedaran, tapi untuk kita usaha ke arah untuk pulangkan mereka untuk mengundi, itu juga satu perkara yang boleh dipertimbangkan supaya kita boleh meningkatkan apa jumlah turun pengundi untuk golongan muda. Jadi benda tu benda yang mungkin saya boleh lihat, mungkin saya boleh simpulkan bahawasanya orang muda ni ingin mengundi dan akan mengundi, akan ada perasaan untuk mencuba untuk mengundi pada masa akan datang. Cuba mengundi itu juga nanti kita akan melihat sama ada cubaan itu disertakan dengan matlamat yang jelas ataupun tidak. Kerana itu amat penting. Betul. Kalau cuba-cuba tak ada matlamat jelas juga akan merosakkan suatu perkara. Dalam konteks ini juga, selepas ini kita tak menilai soal bagaimana calon-calon yang diketengahkan dan adakah ini merupakan pilihan orang muda berbaki kurang daripada 24 jam esok. Proses penamaran calon itu akan berlangsung, tapi soalan itu akan saya ajukan dahulu kepada panel yang berada di dalam studio analisis. Kita berhenti rehat seketika. Baik, perkataan cuba itu menjadi tarikan saya untuk bertanya kepada soalan seterusnya. Doktor, betul, kita pernah menjadi seorang orang muda. Saya pun masih lagi muda sebenarnya. Mencuba itu adalah perkara yang biasa dilalui kerana keinginan yang tinggi itu ada. Tetapi bila kita bercakap soal literasi tadi, literasi politik itu sedikit tidak memberangsangkan. Saya nak memudahkan juga, salah satu konteks literasi adalah literasi kenegaraan. Semangat kenegaraan itu juga penting. Dalam konteks ini, cubaan tanpa matlamat yang jelas, adakah akhirnya demokrasi yang diinginkan tadi itu mencapai kepada matlamat akhir? Kita harus memahami demokrasi adalah soal kebebasan dan juga hak yang diguna pakai oleh setiap warga negara dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Betul. Dan bagaimana kita melihat walaupun matlamat yang dilihat oleh kita barangkali tidak seiring dengan matlamat yang dilihat oleh orang lain. Tapi akhirnya mereka rasakan bahawa inilah yang mahu dituju, yang mahu dihasilkan. Kerap kita menyoal kematangan golongan muda ini. Ya, dalam konteks negara kita, kita merasakan golongan ini tidak matang dalam membuat keputusan ke atas soal kenegaraan misalnya, soal jati diri, sahsia dan sebagainya. Tapi bagi saya rasa golongan ini sudah matang. Berbanding dengan negara lain, kita merupakan kelompok yang terakhir dalam memperkenalkan, mewartakan di 18 yang masih belum Oman, Samoa, Tonga, Kuwait dan Singapura. Dan dalam konteks ini seolah-olah kita berada dalam kelompok negara yang bergerak ke situ
dengan memahami bahawa perlu dilakukan pembaruan. Kita benarkan yang berumur 18 tahun berkahwin. Kita benarkan yang 18 tahun menjadi askar polis. Betul. Kita benarkan 18 tahun untuk mempunyai lesen. Kita benarkan yang berumur 18 tahun ini untuk berdikari, membuka perniagaan sendiri, boleh membayar cukai, tapi bila datang pada soal undi 18, kita rasakan seolah-olah mereka itu tidak mampu untuk mempamer kematangan. Jadi saya rasakan di sinilah kita harap golongan ini akan keluar dan juga menjalankan tanggungjawab mereka secara rasional, praktikal, bukan emosional, bukan mencuba, kerana dalam soal pembentukan negara, untuk melahirkan seorang ketua kerajaan, kita harus memahami, kita nak melihat negara ini maju ke hadapan. Ini bukan cubaan yang boleh ditukar sekelip mata. Betul. Kita harus menunggu masa. Dalam tempoh masa 5 tahun, kita harus boleh menjalankan tanggungjawab tersebut. Saya harap ini bukan satu cubaan yang semata-mata terpengaruh dengan dakwah tertentu, dengan rakan tertentu, dengan keluarga ahlinya. Mereka harus mempunyai ataupun informasi yang secukupnya, maklumat yang jelas supaya bila masuk ke pusat daerah mengundi, mereka tahu siapa yang dipangkah, siapa yang mereka mahu dilihat sebagai pemimpin yang mewakili mereka, dan akhirnya walaupun katakan pemimpin itu kalah, tapi mereka merasa puas telah menjalankan tanggungjawab dengan rasional, praktikal, bukannya emosional. Saya tertarik dengan perkataan akhir tadi itu, apabila mereka mengundi, walaupun kalah mereka puas memilih seorang yang beliau merasakan betul-betul layak bagi dirinya untuk menjadi pemimpin di tempat tersebut. Jika soal pemimpin dan juga calon ini kurang daripada 24 jam esok 9 pagi itu detik sangat penting kepada mereka untuk melakukan perubahan. Maka dalam konteks ini saya nak bertanya dan juga melihat secara langsung dan secara menerus. Kerana kalau saya lihat dalam tempoh 2 minggu ini, kebanyakan parti politik sudah pun mengumumkan calon-calon mereka. Menariknya kali ini banyak muka baharu dan nama-nama besar, giant-giant dalam bidang politik ini digugurkan. Dalam konteks ini saya nak bertanya kepada orang muda, adakah itu yang dimahukan oleh orang muda? Senarai nama-nama baru yang ditawarkan oleh parti politik kepada orang muda? Cerita berkenaan tentang politik, pemimpin-pemimpin politik ini kita boleh lihat bahawa daripada zaman saya kecil lagi, saya boleh lihat daripada zaman saya kecil sampai hari ini, pemimpin-pemimpin ataupun pencatur-pencatur politik hari ini muka sama. Tapi bila mana kita melaksanakan satu pindaan yang mungkin luar biasa, yang mungkin akan mengubah satu landscape politik, bahawasanya pemain-pemain politik ini juga perlu mencatur ataupun mengubah kaedah untuk memberi tawaran kepada anak muda dengan menampilkan muka-muka baru, dan bagi saya itu akan memberi satu kesedaran kepada anak muda bahawa mereka ini adalah satu kepentingan untuk negara, pada masa akan datang. Jadi untuk menawarkan pemimpin-pemimpin baru ini bagi saya adalah satu perkara yang penting. Kerana apa? Kerana dia akan mengubah landscape politik negara kita dalam 5 ataupun 10 tahun akan datang. Kerana pemain-pemain catur ataupun giant-giant politik dalam Malaysia ini sudah mungkin tidak berkuasa sepenuhnya seperti dahulu, yang dah lama bertahun-tahun, yang mereka inilah yang akan menyusun segala-galanya. Tapi hari ini bila mana kita memukakan muka-muka baru, mungkin anak muda juga akan ada pendirian bahawa mungkin kita ada kuasa, mungkin kita akan memberi satu minat ataupun cahaya kepada golongan-golongan muda ni untuk mereka berinteraksi ataupun hidup di dalam landscape ataupun medan politik itu sendiri. Saya tertarik dengan perkara ini kerana diakui juga bahawa nama-nama baru ini antara salah satu winning point untuk ditawarkan kepada pengundi muda. Tetapi kalau tengok peratusan, separuh juga mereka ini bukanlah pengundi muda daripada 21 juta tersebut. Dan perlu diingat, yang umur atas daripada 30 tahun ini antara pengundi hardcore yang akan turun. Yang pasti akan turun kerana kesedaran politik itu sudah terlalu lama. Tapi bercakap soal politik ini, kita perlu rasional, yang mana ianya tentang kerusi boleh menang. Maka soal itu saya nak ajukan kepada doktor. Doktor melihat kepada strategi yang dilakukan dengan menurunkan nama-nama besar ini ataupun nama-nama yang telah pun dikakui oleh banyak pihak bagaimana mereka ini berpartisipasi dengan masyarakat. Strategi ini adakah strategi untuk mementingkan kemenangan parti ataupun mementingkan kemenangan individu tertentu? Dalam pilihan raya akan datang, kita tahu ini adalah pilihan raya yang menentukan hidup matinya calon ataupun parti politik yang bakal diwakilinya. Dalam konteks itu sudah pastilah akan ada yang melihat pengguguran calon-calon tertentu seolah-olah
melakukan kamikaze kepada parti. Tapi saya rasakan parti harus mengambil tindakan yang berisiko. Kerana tahu perubahan itu jika tidak dilakukan sekarang, sukar dilakukan selepas ini. Itu mungkin untuk membina satu keyakinan kepada parti dengan merasakan bahawa calon itu penting. Perubahan calon adalah indikator penanda aras pertama sebelum melakukan perubahan yang lain. Kebanyakan kajian yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh USM, mendapati bahawa calon yang sosok ataupun figura yang berwibawa, ada nilai yang boleh dihormati, boleh dianggap mempunyai nilai untuk berkhidmat, akan menjadi tumpuan ataupun perhatian pengundi. Mungkin itulah yang cuba dilakukan oleh parti-parti politik tertentu dengan menggugurkan calon yang dirasakan perlu ditukar supaya itu memberikan keyakinan, kepercayaan ke atas parti. Kerana dalam kajian juga menunjukkan bahawa tokoh-tokoh politik berada di paras terendah ke atas soal kepercayaan, keyakinan. Apatah lagi selepas 2018 di negara kita berlakunya penjajaran dengan kehadiran 3 orang Perdana Menteri, kesemua itu melahirkan kelesuan politik. Bagaimana kita nak membina semula keazaman, motivasi ke atas pengundi adalah perubahan asas, iaitu pemilihan calon. Dan saya rasakan walaupun itu barangkali akan memberikan impak kepada parti, kerana di kawasan kubu kuat itu dilihat seseorang calon itu sudah menjadi tok pengulunya, seolah menjadi penggawa di kawasan itu dengan kekuatan personality ataupun karakter. Tetapi perubahan itu jika tidak dilakukan sekarang juga boleh memberikan impak kepada parti secara keseluruhannya. Baik, itu menarik kerana akhirnya nanti kerana kita nak ada kesinambungan dan kelangsungan bagi parti politik juga. Kalau tidak dimulakan sekarang, bila lagi perkara itu dilakukan? Dan saya nak beralih kepada saudara Alinor. Disebut tadi salah satunya winning point kalau dapat tunjulkan calon muda, dapat ditunjulkan juga calon-calon baru. Selain daripada perkara ini, saya nak mendekati lebih dalam lagi kepada orang muda ini. Saudara sendiri banyak bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi, merupakan pengundi muda juga. Saya nak bertahu tentang 3 isu paling utama yang menjadi popular dalam kalangan anak muda ini. Apa sebenarnya anak muda ini mahukan? 3 isu utama tentang ni isu anak muda, bukan mahasiswa. Kalau anak muda ni pertama yang daripada dulu lagi kita perjuangkan adalah berkenaan tentang peluang pekerjaan. Sebab itu adalah perkara yang paling penting untuk mereka ni, untuk menjamin kelestian hidup mereka. Waktu zaman-zaman muda mereka perlu ada satu jaminan, satu pekerjaan yang baik dan sebagainya. Yang kedua adalah pendapat yang paling penting adalah taraf kehidupan, kos sara hidup dan sebagainya. Mungkin gaji mereka, kos-kos yang mungkin mereka akan tanggungan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah benda yang mungkin kita kira sebagai satu perkara penting untuk anak muda adalah peluang-peluang untuk mereka. Sebab mungkin golongan muda ni ada berpersepsi bahawa satu benda yang mungkin perlu di-offer atau dibantu oleh pihak kerajaan, misalnya contoh macam usahawan-usahawan, perlu ada insentif-insentif. Benda-benda yang ketiga perkara ini adalah satu perkara yang dominan daripada berpuluh-puluh tahun dahulu yang sering dituntut oleh anak muda. Jadi kalau ada parti politik ataupun sebuah kerajaan yang boleh menawarkan kepada golongan muda tentang 3 perkara utama yang mungkin satu keperluan asas untuk golongan muda yang lebih-lebih lagi yang baru lepas sahaja graduate di kampus, ini adalah satu cahaya untuk golongan muda untuk memilih. Bukan sahaja pemimpin muda, tapi mereka boleh menawarkan jaminan-jaminan 3 perkara ini kepada golongan muda, insya-Allah itu adalah pilihan untuk golongan muda. Dan ini perlu disandarkan dengan idea-idea baru yang realistik yang perlu ditawarkan dalam manifesto. Dan selepas ini kita akan menilai tentang manifesto yang akan dilakukan oleh parti politik ini. Juga kita menilai bagaimana persepsi anak muda terhadap dunia politik berdasarkan kepada kajian-kajian utama. Semuanya kami akan bincangkan dalam analisis. Baik, kita nak kembali semula menilai tentang persepsi daripada anak muda ini. Ada satu perkara dapatan yang saya kira ia menggambarkan juga secara refleksi yang berlaku di lapangan. Saya meninjau tentang Indeks Pembangunan Belia 2020. Menyaksikan Malaysia ini jauh terkebelakang daripada negara-negara jiran. Indonesia, Thailand, Singapura, malahan daripada Filipina juga kita jauh tertinggal dalam soal kesedaran sivik berkaitan tentang politik tersebut. Maka dalam persoalan ini, saya nak bertanya kepada doktor, adakah kerana stigma politik itu kotor,
politik itu dunia gelap yang sering diratip setiap hari di dalam sosial media maupun di akhbar apa ataupun daripada pendapat umum, menyebabkan golongan muda ini pandangan bahawa saja ia adalah satu perkara yang perlu dijauhi dan lagi baik kalau langsung tak masuk. Ya, kalau kita perhatikan dapatan kajian tersebut sama dengan dapatan kajian di negara barat, hampir kesemuanya dalam kalangan golongan muda mempunyai perasaan yang kurang meyakinkan ke atas soal politik. Saya setuju kalau dikatakan mungkin persepsi, labeling ataupun prasangka ke atas politik itu yang dikatakan bersifat kotor, yang dikatakan tidak membawa sesuatu perubahan, hanya memberikan kepentingan kepada kelompok tertentu menyebabkan mereka merasakan pembabitan mereka itu tidak akan mendatangkan hasil. Sebab itu sebilangannya tidak mahu terbabit secara langsung. Barangkali kita mahukan perubahan pembaruan selepas undi 18 diperkenalkan agar pembabitan mereka itu akan dipertingkatkan. Pengkaderan itu penting supaya kita dapat pertingkatkan pemahaman mereka. Kita harus meyakinkan, melahirkan kepercayaan bahawa politik itu tidak kotor. Yang mengotorkan politik itu adalah pemainnya yang rata-rata mempunyai kepentingan tertentu, bukan semuanya, sebilangannya. Dan kita tidak boleh salahkan mereka juga kerana dalam politik ini ada 3 perkara asas perlu kita faham. Satu, politik adalah seni segala kemungkinan. Betul. Kedua, dalam konteks negara kita, politik angka. Sebab itu lompat parti ke mana pun dulu sebelum diperkenalkan akta larangan pindah parti, mereka boleh melakukan apa saja. Mandat rakyat itu diterjemah menjadi mandat wakil rakyat. Yang ketiga, saya rasakan yang penting dalam konteks politik seolah-olah tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, hanya kepentingan. Bila itu timbul, maka penyokong-penyokong ini merasa seolah-olah hak mereka itu tidak dihormati, tidak diiktiraf dan dipermainkan oleh sebilangan daripada pemain ataupun aktor politik ini, sehingga menjejaskan reputasi, kredibiliti bila kita bercakap tentang soal kepimpinan. Maka dengan berkata sedemikian rupa, sudah pastilah kita mahu memastikan bahawa perubahan dapat dilakukan. Sebab itu kita memerlukan suluhan ke atas pemimpin yang ada kewibawaan, yang boleh jadikan contoh idola. Maka lahirlah beberapa calon muda baru yang mungkin akan menjadi teladan kepada golongan baru ini. Mereka melihat adanya pemimpin ini boleh mewakili mereka, yang mereka rasakan memahami, mahu memahami, menggarap maksud dan makna di sebalik keselesaan dari sudut keperluan, kemahuan ke atas kepentingan mereka, perjuangan ke atas kepentingan itu. Kalaulah ada pemimpin muda dapat ke hadapan, saya percaya politik itu dapat diterjemahkan dalam bentuk yang lain, bukan semata-mata dilihat daripada nasir kotor itu. Baik, dalam konteks ini juga saya nak analisis kerana tadi doktor menyebut bahawa saja kita antara negara yang agak lewat untuk melakukan pindaan undi 18 tersebut. Dan saya menilai pula tentang situasi yang berlaku di lapangan di negara-negara yang sudah mempunyai undi mudanya dan baru saja mengadakan pilihan raya. Analisis dilakukan oleh New York Times pada 2020 kepada 24 negara yang baru sahaja yang baru melakukan pilihan raya. Dapatan mendapati bahawasanya angka orang muda yang keluar mengundi itu rendah. Dan ini menjadi persoalan kepada saya adalah, apakah cerminan kerajaan yang terbentuk itu nanti? Adakah ini akan mewujudkan satu fenomena ataupun situasi kerajaan yang boleh rasa senang lenang kerana mereka tahu, lepas ni pengundi muda tak nak dengan politik, maka mereka boleh melakukan sewenang-wenangnya. Adakah mesej ini akan berlaku? Ya, saya rasa ia boleh berlaku. Jika sekiranya sebilangan besar tidak keluar, maka kepimpinan yang dihasilkan itu tidak boleh dipersalahkan. Kerana kita diberikan kebebasan untuk keluar mengundi walaupun tidak diwajibkan. Bila kita digalakkan untuk keluar dan kita tidak mengambil kesempatan itu, dan jika terhasil sebuah kerajaan yang tidak mewakili kita, yang tidak mengikut citra rasa kita, kita tidak boleh menyoal ini merupakan kerajaan yang bersifat minoriti dan bukannya majoriti. Ini bukan kerajaan yang kita hendakkan, sedangkan kita sendiri tidak menjalankan tanggungjawab tersebut. Walhal kita diberikan ruang yang secukupnya untuk memastikan peluang itu diguna pakai sebaik mungkin. Sebab itu saya rasakan bahawa tanggungjawab itu perlu datang daripada kita. Kalau kita nak membentuk sebuah kerajaan yang ampuh, yang baik, yang mempertahankan hak kita,
yang memainkan peranan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dari sudut kos sara hidup, dari sudut pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kesemua itu memerlukan soal iltizam, iktibar yang diambil oleh kita sendiri untuk membentuk sebuah kerajaan yang baik. Tapi kalau ia berlaku di sebaliknya, janganlah kita salahkan kerajaan itu, kerana kita sebenarnya juga bertanggungjawab secara tidak langsung bila kita tidak keluar mengundi. Itu antara realiti akan berlaku sekiranya tidak ada partisipasi yang tinggi dilakukan. Maka hasil itu, lihatlah apakah hasilnya berdasarkan kepada pemilihan dilakukan. Dalam konteks ini juga saya nak menilai tentang manifesto. Kerana manifesto ini, saya nak bertanya tentang relevan lagi ataupun tidak melihat kepada senario yang berlaku sebelum ini. Ini soalan ini saya nak ajukan kepada orang muda. Kalau di pilihan raya kampus itu, biasalah kita dengar manifesto kan. Tetapi dalam masa yang sama juga, realiti dan pilihan raya umum juga ada manifesto. Soalan pertama saya ringkas berkaitan manifesto ini, memperkenalkan manifesto, tawaran-tawaran oleh parti politik, adakah itu akan menarik minat oleh pengundi muda? Yang pertama. Kedua, baru-baru ini antara parti politik yang baru saja mengumumkan manifesto mereka adalah Pakatan Harapan, dilakukan dengan 10 keutamaan tawaran kepada pengundi-pengundi, dan kalau saya rangkumkan, ia meliputi banyak perkara dan juga perihal semua segmen dan juga golongan. Tapi hasilnya kita nak menilai adakah maklumat awal sebelum hari penamaan calon dilakukan, menawarkan manifesto lebih awal itu akan membantu kepada keinginan, interest ataupun kemahuan anak muda untuk memilih mereka apabila strategi itu lebih awal dilakukan? Dia akan memberi kesan kalau kita melancarkan tawaran itu lebih awal, kerana anak-anak muda akan menganalisis dan akan memikirkan tentang fikir pasal mereka, tentang apa yang mereka dapat dan sebagainya. So ia akan memberi kesan kalau pengumuman awal dan sebagainya. Berkenaan tentang manifesto ni, kita boleh lihat dia akan memberi kesan kepada pemilihan orang muda terhadap sebuah parti. Kenapa? Kerana mereka ini akan bersangka bahawa mereka ni apa yang mereka dapat kalau mereka turun mengundi. Jadi tawaran-tawaran itu membantu untuk menarik minat golongan muda untuk memilih suatu parti dan sebagainya. Dan saya pun boleh lihat bahawa kebanyakan parti politik mungkin daripada Johor lagi, saya perasan PRN Johor tak menggunakan istilah manifesto, tapi menggunakan istilah tawaran, lari daripada perkataan manifesto. Sebab apa? Sebab mereka dah takut. Mereka dah takut dengan konsep ditipu, dikencing dan sebagainya. So benda itu adalah memberi satu kesan pada golongan muda, kepercayaan golongan muda. Itu adalah benda yang bagi saya dah merosakkan perintis golongan-golongan muda bila mana manifesto ini dijadikan sebagai satu perkara yang mungkin kita kata sebagai satu sebagai tanggapan yang mungkin mereka usaha tapi mereka tak mampu untuk buatkan dan sebagainya. So itu juga mungkin kita kira sebagai golongan muda ini mungkin tidak akan pandang manifesto itu sebagai satu tunjang utama untuk pemilihan mereka. Mereka akan memilih pemimpin, apakah bukti-bukti hasil kerja mereka dan sebagainya, apa yang mereka buat selama 5 tahun sebelum ini. So itu adalah interest yang mungkin mereka akan utamakan berbanding manifesto. Kerana apa? Kerana manifesto itu dijadikan sebagai, sebab kalau di universiti sendiri pilihan raya kampus yang berlaku, manifesto ini bukanlah satu benda yang mampu semua buat. Kerana kita tahu mereka boleh tawarkan, tapi usaha untuk melaksanakan itu memberi risiko dan mungkin tiada jaminan untuk pelaksanaan yang kita kata sepenuhnya. Baik, dalam konteks ini juga kerana tadi ramai orang-orang muda, calon-calon yang mungkin barangkali nampak nama baru, tetapi sebab itulah rekod mungkin tidak ada kerana tidak pernah menjadi calon, maka sukar untuk melihat rekodnya berbanding, melainkan kalau anda seringkali berada berhadapan dengan calon-calon ini, maka antara strategi yang dilakukan selain daripada soal calon-calon baru ini, strategi untuk menamakan Perdana Menteri. Soalan ini saya nak ajukan sekali lagi kepada Ali Nur dalam konteks ini. Buat masa ini, 3 gabungan politik, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Pakatan Nasional sudah pun menamakan calon Perdana Menteri masing-masing. Strategi menamakan calon Perdana Menteri ini adakah akan memberi kesan kepada pola pengundian undi muda? Kalau untuk kita sapu rata, saya tak berani untuk sapu rata kepada semua golongan-golongan muda, sebab mungkin ada juga, sebab macam Prof sebutkan tadi, ramai tak tahu siapa Perdana Menteri kita. So itu pun memberi kesan adakah efek dan tawaran kepada calon Perdana Menteri. Dan kita hari ini kita boleh lihat Perdana Menteri itu bukanlah satu asbab pada pemilihan suatu anak muda kepada suatu parti. Kalau kita pilih untuk menawarkan Perdana Menteri, mungkin mereka akan pilih parti, bukan mereka akan pilih pemimpin parti dalam kawasan mereka ataupun wakil rakyat mereka. Mereka akan pilih parti dan sebagainya. So untuk kita sapu rata mereka ini memilih Perdana Menteri,
itu mungkin tidak. Kerana interest mereka adalah untuk mereka memilih pemimpin di kawasan. Sebab hari ini, sebab pendapat saya mungkin sebagai golongan muda, mereka ini menganggap semua parti politik ini adalah sama. Semua ini ada yang baik, ada yang jahat. Tak ada mana-mana parti politik yang boleh kita kata jaminan yang mungkin sempurna, kita kata. So, oleh disebabkan itu, mungkin ada golongan anak muda yang berpersepsi bahawa baik kita pilih pemimpin yang boleh menawarkan suatu hasil kerja yang boleh membantu suatu kawasan, ataupun suatu pemimpin yang boleh menawarkan kerja yang boleh meningkatkan daya saing ataupun pembangunan sebuah negara itu. Itu pendapat saya. Doktor, strategi yang dilakukan oleh kebanyakan parti politik ini dengan menampilkan individu tertentu sebagai calon Perdana Menteri sebenarnya mahu mengangkat parti supaya menjadi pilihan berbanding calon. Kalau ini yang dilakukan tetapi disebut oleh anak muda di sebelah itu bahawasanya anak muda nak tengok calon, tak tengok parti kalau boleh kan. Maka jika ada satu pergolakan ataupun strategi yang tidak mencapai matlamat oleh pemain politik ini, risiko yang diambil oleh parti politik ini terhadap perkara ini, pandangan daripada doktor, adakah satu strategi yang memakan diri nanti? Tak, saya lihat begini ya, setiap parti gabungan ini pernah mentadbir urus kerajaan. Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Pakatan Harapan. Kita melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berada dalam kerajaan. Masing-masing tahu bagaimana kerajaan itu perlu dipimpin, ditadbir urus. Jadi penampilan calon ini sebenarnya barangkali mahu mendekati kumpulan atas pagar yang mahu melihat siapakah yang akan mengemudi menjadi peneraju kepada struktur yang mahu dilahirkan kemudian. Kerana mereka dah lihat ketiga-tiga modal, ketiga-tiganya pernah ada pengalaman dalam kerajaan, dan bagaimanakah mereka ini boleh mencorak, mengubah kedudukan yang tidak menentu dan juga tidak stabil sebelum ini. Sebab itu saya rasakan kali ini sudah ditunjukkan calon Perdana Menteri dengan merasakan bahawa dengan adanya calon-calon ini, termasuk Gerakan Tanah Air, saya percaya Tun Dr. Mahathir lah yang akan diangkat kemudian sebagai calon Perdana Walaupun Menteri. tidak mahu mengumumkan lebih awal. Walau tidak dinyatakan, tapi keempat-empat gabungan ini seolah-olah ada persona ataupun personality yang sudah dilihat akan mengemudi dan juga menjadi antara nilai tambah kepada gerak kerja parti tersebut. Sudah pastilah kesemua itu penting. Dalam mana-mana pilihan raya, calon parti isu penting. Jika ada calon yang baik, jika jenteranya tidak ampuh, tidak kuat, sering melakukan caketing ataupun sabotase dalaman, maka sukarlah calon tersebut dan tidak mampu untuk menangkis isu-isu yang dibawa. Tidak ada gunanya ada calon Perdana Menteri, tapi kesemua ini tidak memberikan nilai pengukuhan ke atas calon tersebut. Sebab itu saya rasakan kali ini ianya penting. Pilihan raya kali ini melihat kepada kesemua ini sebagai tiga serangkai, iaitu calon, parti, isu, dan dilengkapi dengan adanya calon Perdana Menteri supaya ia memberikan satu pakej kepada pengundi, terutamanya pengundi atas pagar yang barangkali telah melakukan undi protes dalam pilihan raya 2018, kembali untuk mengundi dan memastikan bahawa pengundian mereka kali ini bersifat rasional untuk masa depan negara. Saya sengaja nak tanya kepada doktor pula kerana disebut tiga elemen tersebut merupakan elemen yang sangat penting untuk diseimbangkan oleh parti politik ini. Mungkin jadi rujukan kepada Ali Nur nanti jawapan daripada doktor. Buat masa ini berbaki daripada sebelum masuk 14 hari, 15 hari seterusnya untuk pilihan raya, yang mana parti politik sudah mempunyai keseimbangan tiga elemen utama ini? Ketiga-tiga itu barangkali diguna pakai oleh hampir semua parti gabungan. Akan ada kekuatan dan kelemahan. Dalam pemilihan calon sekalipun, kita lihat ada calon yang sudah disabotaj sebelum pun penamaan calon kerana merasakan calon itu tidak sesuai di kawasan tersebut. Isu dalaman masih dimainkan. Dan yang paling menarik saya sekali ini adalah seolah-olah permindahan pemain dalam arena bola sepak. Tiba-tiba ada daripada Parti Amanah boleh ke PKR, daripada Barisan Nasional boleh ke PAS ataupun Perikatan Nasional, dari PAS boleh ke Barisan Nasional. Ini merupakan satu acuan yang saya rasakan jarang kita lihat sebelum ini, dan ini juga sudah menjadi satu gandengan baru dalam gabungan-gabungan yang ada di negara kita. Sebelum ini hanya dua gabungan yang besar dalam tahun 2018. Sekarang ini dah ada 4. Bermakna masing-masing cuba menggunakan 3 serangkai tadi untuk memastikan dapat menarik sokongan yang atas pagar tadi. Cubaan menggabungkan ketiga-tiga itu parti mana yang nampak lebih ke terdepan sedikit? Saya rasakan Barisan Nasional
Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kerana bagi Perikatan Nasional walaupun baru, mereka cuba melihat kepada sejauh mana mampu untuk mendampingi mereka yang barangkali tidak mahu kepada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, itu memberikan satu alternatif kepada mereka. Gerakan Tanah Air, saya rasakan bahawa mereka masih baru, mereka melihat macam manakah keberkesanan itu dapat dilahirkan, mungkin bukan untuk pilihan raya kali ini, mungkin untuk pilihan raya akan datang. Dan ini saya tertarik apabila saya tersebut kerana melihatkan kepada faktor pengundi muda ini yang atas pagar itu cukup tinggi, dan kita akan menilai pula bagi mereka anak muda yang berada dalam keadaan atas pagar ini, apakah faktor yang akan menjentik mereka untuk membuat pilihan di saat-saat akhir nanti. Sebenarnya kami akan kupas dalam analisis. Kita masih lagi bercakap soal pengundi muda yang mungkin akan menjadi gelombang utama dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Ini satu persoalan yang saya nak tanya kepada saudara Ali Nur kerana ianya berkaitan tentang pemahaman seorang pengundi muda ini. Sedia maklum, pilihan raya kali ini diawalkan lebih daripada sepatutnya. Kalau ikutkan pada bulan Julai itu akan berlaku pertahanan depan, tetapi diawalkan antara faktor-faktor utama label mahu sebuah kepimpinan yang lebih stabil ataupun kerajaan lebih stabil. Saya semak juga antara mesej-mesej moral yang cuba dibawa oleh parti politik. Buat masa ini ada beberapa parti politik sebagai contoh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional mengangkat perkataan stabil itu di dalam mesej yang mereka cuba bawakan. Maka soalan ringkas saja saya ingin tanya kepada saudara Ali Nur, sebagai seorang pengundi era 2022 ini, pemahaman anda sendiri sebagai orang muda, apakah itu sebenarnya stabil? Soalan tu susah sebenarnya untuk saya sebab saya bukan duduk di dalam sebuah kerajaan. Saya hanya duduk di ground yang melihat apakah corak-corak apakah kerajaan hari ini menjalankan. Tapi apa yang saya boleh lihat tentang kestabilan sebuah kerajaan tu, mungkin kita tak dapat menafikan bahawa mereka ini masih bolak-balik. Kerana satu penggal kita ada 3 Perdana Menteri. Itu adalah bukti yang paling besar. Tak pernah ada dalam sejarah dunia. Hari ini satu penggal ada 3 Perdana Menteri. Dan hari ini kita boleh lihat bahawa Malaysia hari ini adalah suatu negara yang mungkin perlu diubah landscape dan kefahaman daripada dalaman dan luaran. Yang mana tindakan untuk melaksanakan satu PRU pada masa terdekat ni adalah satu tindakan yang paling baik untuk saya. Kerana apa? Sebab kita golongan muda di bawah sebagai rakyat, kita mengalami satu zaman ketidaktentuan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kita sudah bosan dengan permainan politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Dan kita pun tidak tahu apa yang dicaturkan oleh mereka. Dan bila mana mandat dipulangkan balik kepada rakyat dalam masa terdekat, ia akan memberi satu jaminan bahawa ketentuan untuk masa akan datang itu akan terletak pada rakyat ataupun pada golongan muda. Baik, saya ingin kembali semula kepada perkataan stabil tersebut kerana masa saya tidak berhasil lagi menjumpa jawapan makna stabil bagi orang muda ini. Pada pandangan anda, stabil ini adakah hanya melihat kepada komposisi jumlah parti dominan dalam Dewan Rakyat, ataupun stabil ini melihat kepada kebersatuan hati-hati pemain politik ini untuk mencapai kata sepakat dalam apa-apa jua perihal berkaitan tentang isu kenegaraan? Tidak, kita tidak akan mampu untuk mendapat kata sepakat semua dengan ahli-ahli politik. Tapi sekurang-kurangnya setiap tindak tanduk ataupun pergerakan kerajaan hari ini tiada ada apa-apa gangguan untuk membantu rakyat. Dan hari ini kerajaan bila mana melakukan apa-apa insentif kepada rakyat, dia ada gangguan oleh dalaman dan luaran itu sendiri, di parti luar dan di dalam kerajaan itu sendiri, dan kestabilan itu tidak nampak. Doktor, dalam konteks ini, mengapa kita tidak mahu memilih terma yang kedua, maksud yang kedua itu tadi? Kerana selepas pilihan raya, tanggungjawabnya adalah untuk memastikan negara itu terus bergerak dan beroperasi dengan baik. Bercakap soal dasar-dasar yang dibuat, mengapa pemain politik ini tidak mahu meletakkan kepentingan negara berbanding kepentingan blok parti politik? Tak, bagi saya itulah kancah politik yang sedang kita lalui hari ini. Bila tidak ada satu kelompok yang mendapat majoriti yang jelas, maka dalam keadaan yang tidak menentu, masing-masing cuba untuk bermain dengan pengurusan persepsi dan emosi. Bukan saja dalam kalangan pemain utama parti gabungan, tetapi juga penyokongnya. Dan bila dalam keadaan tidak menentu seperti itu, sukar untuk kita bergerak dalam persoalan dasar, polisi, agenda, gagasan yang mahu kita laksanakan.
Sebab itu pilihan raya kali ini penting supaya kestabilan boleh dibina daripada arena politik, memberikan majoriti yang jelas kepada mana-mana parti gabungan sekalipun, supaya kita tidak lagi berpolitiking secara berterusan. Kita mahu bergerak ke hadapan. Dengan adanya kestabilan dalam politik, barulah kita boleh merancangkan kestabilan ekonomi yang memberikan keselesaan, keamanan, kehidupan yang muhibah dan nilai kesejahteraan yang selama ini saya rasa seolah-olah hilang sekejap sepanjang 3 tahun. Kita berada dalam era endemik, pasca pandemik yang memerlukan kesungguhan luar biasa untuk mengatasi isu-isu yang telah dihadapi oleh masyarakat. Hilang pekerjaan yang dari segi ekonomi tergugat, yang masih terhimpit dengan usaha mengikat perut mereka. Jika keadaan politik tidak stabil berterusan, bagaimana kita nak memberikan tumpuan pada dasar? Kalaupun selepas pilihan raya wujud keadaan seperti itu, saya rasa kita memerlukan pemimpin berjiwa besar, membelakangkan apa saja perbezaan dalam politik, boleh bersama dalam membina negara ini kembali kepada kedudukan yang pernah kita lihat sebelum ini. Dan itu memerlukan keazaman politik yang cukup hebat, yang luar biasa. Jangkaan awal keazaman itu daripada kalangan pemimpin politik ini, adakah ada sinar yang jelas? Saya rasa boleh berlaku. Saya percaya kepada sistem yang ada. Saya percaya kita telah melihat itu dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dengan perjanjian, persefahaman dengan parti pembangkang. Barangkali kita memerlukan dokumen yang legit, yang sah seperti itu supaya kita dapat merendahkan suhu politik yang mendidih untuk sekian lamanya dan memberikan keyakinan semula kepada pembentukan negara ini. Dan saya percaya ahli politik yang bakal mentadbir urus negara kita selepas ini akan mengambil kira kepentingan itu. Malahan ke bawah duli Baginda Yang di-Pertuan Agong beberapa kali telah memberikan nasihat peringatan. Kita harus memberikan keutamaan kepada soal merayatkan kepimpinan. Dan jika merayatkan kepimpinan diangkat sebagai satu agenda besar, barangkali kita tak perlu berhadapan dengan perbezaan yang wujud. Itu lumrah dalam gelanggang politik. Tapi kita memerlukan pemimpin yang bermoral, berhemah, yang matang dalam menangani apa saja isu, dan itu harus datang dari pemimpin itu sendiri apabila sudah diberikan mandat. Baik, kita berbaki minit-minit terakhir ini. Saya menilai tentang kerana keadaan di atas pagar sebentar tadi dan pengundi muda antara merupakan kelompok yang mempunyai peratusan yang agak tinggi, dan itu disetujui sendiri oleh Tinjauan Aspirasi Manifesto Belia 2022 yang mendapati bahawa saja hampir keseluruhan pengundi muda ini berada di atas pagar. Dan soalan ini saya nak ajukan kepada pengundi muda, iaitu saudara Alidor. Minit-minit terakhir, apakah faktor penentu yang akan dibuat oleh pengundi atas pagar ini sebelum hari mengundi? Sosial media. Itu jawapan saya. Kerana bagi saya, anak muda hari ini dia akan menghabiskan masa mereka di sosial media lebih berbanding di dunia nyata. Itu adalah realiti. Even saya sendiri pun banyak menghabiskan masa saya di sosial media berbanding realiti punya kehidupan. Dan bila mana dalam masa-masa terdekat sebelum 19 hari bulan itu, di manakah pergerakan politik yang lebih dominan? Mana parti mana yang lebih dominan, itu akan menentukan di mana jatuhnya pemimpin-pemimpin, pengundi-pengundi di atas pagar itu. Ini suatu perkara yang jelas. Gelombang daripada sosial media itu amat besar, dan ia merupakan satu, siapa yang dominasi di sosial media maka ada kelebihan di situ. Dan juga soalan akhir ini juga kepada doktor, dalam konteks soal pengundi muda di atas pagar dan juga ledakan kebarangkalian daripada sosial media tersebut, adakah pandangan doktor sejauh mana kemungkinan pengundi atas pagar ini akhirnya nanti memilih akhirnya keluar daripada kelompok demokrasi dan tidak mahu turun mengundi? Ya, kemungkinan itu besar. Jika kita jadikan nota kaki rujukan kepada Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor. Tapi jika sekiranya mana-mana parti gabungan dapat keluar dengan memberikan satu harapan kepada pengundi atas pagar ini, bahawa inilah agenda yang mahu diangkat untuk kepentingan mereka, saya percaya kita boleh melihat peratusan itu meningkat. Akhirnya ia kembali kepada apakah ada parti gabungan yang tidak mahu melihat mereka keluar, yang boleh memberikan kelebihan kepada mereka, atau ada parti yang merasakan bahawa kita harus mendekati kumpulan sasar ini. Kerana ada yang merasakan kalaulah dapat mendekati hampir 10% dalam lingkungan 1.4 juta pengundi yang berumur 18 tahun dan 30% yang pertama kali barangkali akan keluar selepas didaftarkan secara automatik, itu mungkin akan memberikan kelebihan kepada mereka. Jadi di sinilah yang saya rasakan akan menjadi percaturan mana-mana parti gabungan, di samping
memastikan pengundi tega mereka tidak diketepikan. Apa gunanya pengundi atas pagar keluar, tetapi pengundi tega yang mungkin telah jadi pengundi melakukan undi asas proses mereka sebelum selama ini, itu perlu memainkan peranan mereka, dan itu kembali kepada jentera parti. Jika jentera parti tidak menjalankan tanggungjawab mereka, maka kita tidak mungkin akan melihat hasil akhir yang baik dalam pilihan raya nanti. Baik, satu kupasan yang jelas diberikan oleh kedua-dua pihak daripada seorang anak muda dan juga daripada seorang analisis politik melihat kepada apakah yang berlaku di lapangan. Terima kasih kepada Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik daripada Universiti Sains Malaysia juga. Anak muda ini mempunyai pandangan cukup jelas. Saya kira dalam perbincangan kita hari ini tidak kekok bersama kita bercakap soal isu kenegaraan, iaitu saudara Muhammad Ali Nur Ahlam Abu Bakar, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan ataupun MPPK. Baiklah saudara, memilih pemimpin yang bertaraf A+ ini bukan lagi suatu pilihan, tetapi adalah satu tuntutan yang dimestikan. Pemimpin yang ulung hendaklah meletakkan kepentingan rakyat lebih daripada apa jua sekalipun dan hendaklah bergantungan dengan jalan yang disuruh oleh Tuhan. Memilih pemimpin pula hendaklah berpandukan dengan akal yang sihat, minda yang cerdas dan pandangan yang tidak bersingkap. Namun, memang difahami terkadang politik itu meresahkan dan melemaskan. Apapun yang terjadi di lapangan, itu bukan alasan untuk lari daripada membuat pilihan. Kerana masa depan hari esok tergantung kepada siapa yang dipilih pada hari ini. Saya Dina Syah Salim untuk tirai analisis minggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia. Alright.